Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 2, peningkatan tamadun di bawah tajuk kecilnya sumbangan dalam ekonomi. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah sumbangan ekonomi, kita akan lihat dalam 3 tamadun, iaitu tamadun Cina, tamadun India dengan tamadun Yunani. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, tamadun Cina dulu. Tamadun Cina ada 2 sumbangan dalam ekonomi, iaitu pertanian dengan perusahaan. Okey, kita lihat yang pertama, pertanian dulu. Pertanian yang pertama membuat teres di kawasan bukit untuk pertanian. Teres dibuat di mana? Di bukit. Yang kedua, pembinaan sistem pengairan. Yang ketiga, pembinaan terusan untuk mengawal banjir. Apa guna terusan? Mengawal banjir. Yang keempat, sistem penanaman bergilir untuk kesuburan tanah. Apa guna tanaman bergilir? Untuk kesuburan tanah. Yang kelima, penciptaan cangkul dan sabit. Yang keenam, penciptaan kereta kuda untuk menarik tenggala kayu. Yang ketujuh, tenggala digunakan untuk membuat batas. Dan yang ke-8, hasil pertanian didagangkan melalui jalan sutera darat dan jalan laut. Kalau jalan darat dipanggil jalan sutera darat. Okey, jadi formula untuk sumbangan tamadun Cina dalam pertanian ialah terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Terasa air terus mengalir di mana? Di celah ketiak tenggiling. Okey, tengok perangan formula. Terasa merujuk pada teres, iaitu persamaan pada huruf TER. Terasa teres, iaitu teres dibuat di kawasan bukit. Air merujuk pada pengairan. Pengairan berasal dari perkataan air, iaitu pengairan diwujudkan. Terus merujuk pada terusan. Terusan berasal daripada perkataan terus. Jadi terus merujuk pada terusan. Terusan dibina untuk mengawal banjir. Mengalir merujuk pada bergilir. Persamaan pada sebutan le di belakang. Mengalir, bergilir. Tanaman bergilir untuk kesuburan tanah. Celah merujuk pada cangkul, persamaan pada huruf C di depan, iaitu cangkul dan sabit dicipta. Ketiak merujuk pada kolar, persamaan pada huruf K di depan. Ketiak, kolar, iaitu kolar kuda menarik tenggala. Dan tenggiling merujuk pada tenggala, persamaan pada sebutan teng di depan, iaitu tenggiling merujuk pada tenggala, iaitu tenggala digunakan untuk membuat batas. Jadi apa formula untuk sumbangan tamadun Cina dalam pertanian? Terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Terasa merujuk pada teres di bukit. Air merujuk pada pengairan diwujudkan. Terus merujuk pada terusan dibina untuk mengawal banjir. Mengalir merujuk pada tanaman bergilir untuk kesuburan tanah. Celah merujuk pada cangkul dan sabit dicipta. Ketiak merujuk pada kolar kuda menarik tenggala. Tenggiling merujuk pada tenggala digunakan untuk membuat batas. Jadi formula sumbangan tamadun Cina dalam pertanian ialah terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Okey, yang kedua, selain dalam bidang pertanian, tamadun Cina juga memberi sumbangan dalam ekonomi dalam bidang perusahaan. Mereka paling penting sekali membuat perusahaan logam dan juga perusahaan tembikar. Ada berapa perusahaan? 2, logam dan tembikar. Ianya didagangkan ke luar Cina menggunakan jalan darat dengan jalan laut. Dan juga didagangkan di dalam Cina. Jadi ada berapa aktiviti perdagangan? 2, dalam dengan luar. Luar guna jalan apa? Nak pergi keluar guna jalan apa? Jalan darat dengan jalan laut. Ini membawa kepada peningkatan sistem perhubungan dan pengangkutan sehingga meningkatkan perkembangan ekonomi. Perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan menggunakan jalan darat dengan jalan laut. Jadi mendorong kepada peningkatan aktiviti perdagangan di luar Cina. Jadi perusahaan dia ada 2, logam dengan tembikar. Logam tembikar ni didagangkan di dalam dan juga di luar. Di luar guna apa jalan? 2 jalan. Jalan darat dengan jalan laut. Membawa kepada perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan yang akan meningkatkan lagi perkembangan ekonomi tamadun Cina. Okey, seterusnya kita lihat tamadun India. Ada 2 sumbangan. Perdagangan dengan stretching. Okey, kita lihat satu persatu. Perdagangan tamadun Cina, yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan seperti emas, mutiara, berlian dan lain-lain lagi. India
Jangan anggap miskin sebab di negara India ni ada emas, ada mutiara dengan berlian. Negara India ni adalah negara yang kaya dengan apa? Kaya dengan emas, mutiara, berlian. Jadi India sangat kaya. Yang kedua, menjalankan aktiviti perdagangan. Perdagangan terbahagi pada dua, dalaman dengan luaran. Dalaman mereka menjual gading gajah, emas, mutiara dengan berlian. Ingat, emas, mutiara, berlian tu wajib ada di India. Ianya dijual di Anga, Kalinga dengan Karusti. Manakala luaran pula menjual di tanah Melayu besi dan bedak wangi. Sebab tu di tanah Melayu ada bedak wangi tak? Ada. Di China pula menjual minyak wangi dengan tembikar. Ya. Kalau tanah Melayu bedak wangi, China jual apa? Minyak wangi dengan tembikar. Satu lagi negara luar adalah Rom. Okey. Yang ketiga, mata wang digunakan dalam aktiviti perdagangan seperti emas, perak dengan kulit siput. Dan yang terakhir, cukai dikenakan dalam aktiviti perdagangan. Contohnya hasil pertanian dan juga hasil buah-buahan. Semua pendapatan cukai diberikan kepada raja dan juga pembesar. Jadi dalam perdagangan ada beberapa perkara, ada 4 perkara, iaitu perdagangan menjual perusahaan seperti emas, mutiara, berlian dan lain-lain lagi. Perdagangan terbahagi pada 2, dalaman dengan luaran. Mata wang digunakan dalam perdagangan iaitu emas, perak dan kulit siput. Dan perdagangan juga dikenakan cukai bagi hasil pertanian dan juga buah-buahan. Jadi formula untuk perdagangan adalah usaha pegang mata cu. Usaha pegang mata siapa? Pegang mata cu. Cu ni merujuk pada siapa? Pak Su, iaitu anak yang bongsu. Jadi berusaha untuk pegang mata cu. Okey, tengok perdagangan formula. Usaha merujuk pada perusahaan. Perusahaan berasal daripada perkataan usaha. Pegang merujuk pada pedagang. Cikgu ambil sebutan di depannya pe dengan gang. Pegang merujuk pada pedagang. Mata merujuk pada mata juga. Cu merujuk pada cukai. Jadi apa formula untuk perdagangan tamadun India? Usaha pegang mata cu. Usaha merujuk pada perusahaan seperti emas, berlian dan mutiara. Pegang merujuk pada perdagangan. Perdagangan terbahagi pada apa? Terbahagi pada 2, dalaman dengan luaran. Dalaman menjual gading gajah, emas, mutiara, berlian. Dijual di Anga, Kalinga, Karusti. Luaran di tanah Melayu menjual besi dengan bedak wangi. Cina menjual minyak wangi dengan tembikar. Dan satu lagi di Rom. Mata merujuk pada mata wang seperti kulit siput, emas, perak dan lain-lain. Cu merujuk pada cukai. Cukai dikenakan dalam aktiviti perdagangan seperti cukai hasil pertanian dan buah-buahan. Segala pendapatan cukai diberi kepada raja dan juga pembesar. Okey, seterusnya yang kedua adalah stretching. Stretching ni merujuk pada persatuan perdagangan dan perusahaan. Ianya diwujudkan di setiap bandar. Apa maksud stretching? Stretching ni adalah persatuan. Ingatlah, stretching ni benda apa? Persatuan, perusahaan dan perdagangan. Persatuan ini terdiri daripada persatuan tukang kayu, tukang logam dengan tukang kulit. Semua geng-geng tukang ada persatuan stretchingnya. Iaitu persatuan tukang kayu, lepas tukang kayu, tukang logam. Last sekali, tukang kulit. Ada 3 peranan stretching. Yang pertama, mengawal harga. Supaya peniaga tidak boleh menaikkan harga sewenang-wenangnya. Yang kedua, mengawal kualiti barang. Agar dapat meluaskan pasaran barangan. Bila barangan berkualiti, jadi barangan tersebut dapat diluaskan lagi pasarannya. Barulah kita rasa tak malu kalau jual di negara luar. Sebab apa? Sebab barangan kita sangat berkualiti. Yang ketiga, mengawal gaji pekerja. Ini untuk mengelakkan penindasan kepada pekerja dan memberikan pendapatan yang setimpal dengan harga barangan yang dihasilkan. Jadi ada apa peranan stretching? 3. Yang paling penting, stretching ni mesti mengawal. Mengawal apa? Mengawal harga, mengawal kualiti barang dengan mengawal gaji pekerja. Apa tujuan mengawal harga? Supaya peniaga tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya. Apa tujuan mengawal kualiti barang? Agar barangan tersebut dapat dipasarkan dengan lebih meluas. Apa tujuan mengawal gaji pekerja? Supaya tidak berlaku penindasan dan pekerja mendapat gaji yang setimpal dengan kerja yang dibuat. Jadi, apa peranan stretching? Peranan dia adalah untuk mengawal. Berapa benda dia kawal? 3. Mengawal harga, kualiti barang dengan gaji pekerja. Okey, seterusnya adalah ekonomi tamadun Yunani. Ekonomi tamadun Yunani yang utama adalah perdagangan.
Kalau perdagangan meningkat, jadi pertanian merosot. Pasal apa pertanian merosot? Kerana bentuk muka bumi bergunung ganang. Bila ada gunung banyak, ganang pun banyak, macam mana nak bercucuk tanam? Sebab dekat gunung ganang ada banyak batu. Takkan nak tanam pokok atas batu? Mana boleh. Aktiviti perdagangan menggunakan jalan laut dengan kerajaan Mesir dan juga Syria. Athens menjadi tumpuan pengumpulan barangan daripada timur. Jadi tamadun Yunani ni lebih kepada aktiviti apa? Perdagangan. Pasal apa pertanian merosot? Sebab bentuk muka bumi jam bergunung ganang. Perdagangan guna jalan apa? Guna jalan laut ke Mesir dan juga Syria. Sebab itulah Athens menjadi tumpuan pengumpulan barang daripada timur. Okey, kemudian kita lihat analisis kekerapan bab 2 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar lah warna oranye. 2010 tak naik, 11 tak naik, 12 tak naik, 13 tak naik, 14 naik struktur, 15 naik AC, 16 naik struktur, 17 tak naik, 18 tak naik, 19 naik struktur. 2020 berkemungkinan besar akan naik AC. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 2 tingkatan 4 ini. Okey, kita lihat SPM ulangan pula yang bawah. Yang warna kelabu tu, 14 ulangan tak naik, 15 ulangan tak naik, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik struktur, 18 ulangan struktur, 19 ulangan struktur, 2020 ulangan tak ada. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 iaitu Januari 2021 ni, tengok yang warna oranye tu SPM sebenar. Cikgu ulang dia punya trend lah. Tak naik, tak naik, tak naik, tak naik, 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 tak naik, tak naik, naik. 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 2 tingkatan 4 ini. Okey, seterusnya analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Tajuk sumbangan dalam ekonomi. Setakat hari ini daripada 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini, tajuk sumbangan dalam ekonomi tak pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat tajuk ekonomi ini. Sebab apa? Sebab 10 tahun tak pernah langsung ditanya. Jadi berkemungkinan sangatlah besar akan ditanya pada tahun 2020 ini. Jadi tolong hafal semua sumbangan setiap tamadun dalam ekonomi ini. Sangat-sangat penting. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah maksud stretching? Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Okey, jadi soalan tanya maksud stretching. Ambil balik pembuka soalan. Maksud stretching ialah persatuan perdagangan dan perusahaan. Penanda wacana cikgu ajar menggunakan number. Jadi kedua koma. Persatuan ini diwujudkan untuk tukang kayu, tukang logam dan juga tukang kulit. Okey, tengok soalan B. Bagaimanakah perubahan stretching dapat membantu kemajuan perdagangan dalam tamadun India? Apakah nak soalan? Perubahan stretching membantu kemajuan perdagangan dalam tamadun India. Ingat lagi tak? Stretching ni ada apa peranan? Ada 3 peranan. Yang paling penting dia mengawal. Yang pertama mengawal harga, yang kedua mengawal kualiti barang dan yang ketiga mengawal gaji pekerja. Okey, di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman dan 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Mesti jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Okey, ambil balik pembuka soalan. Penubuhan stretching dapat membantu kemajuan perdagangan dalam tamadun India ialah dengan mengawal harga barangan. Titik. Hal ini menjadikan peniaga tidak boleh menaikkan harga sewenang-wenangnya. Titik. Penanda wacana cikgu ajar untuk memulakan isi kedua, guna number. Kedua, koma. Mengawal kualiti barangan. Hal ini agar dapat meluaskan pasaran barangan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Ketiga, mengawal gaji pekerja. Hal ini agar pekerja tidak ditindas dan mendapat gaji mengikut barangan yang dihasilkan, iaitu kualiti pekerjaannya. Okey, tengok soalan C. Sekiranya anda pemimpin negara, cadangkan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang ekonomi. Apakah anda soalan? Usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju dalam bidang ekonomi. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib pada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang ekonomi ialah meneroka bidang perdagangan antarabangsa. Titik.
lepas titik, penanda wacana cikgu ajak, guna number. Kedua, koma, menarik pelaburan asing ke dalam negara. Lepas kedua, ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan dalam negara. Lepas ketiga, keempat, meningkatkan industri pelancongan. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan isi. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya terangkan perkembangan ekonomi tamadun Yunani. Apa kena soalan? Perkembangan ekonomi tamadun Yunani. Ingat, Yunani ni lebih pada aktiviti apa? Perdagangan. Okey, sebelum nak jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Perkembangan ekonomi tamadun Yunani ialah tumpuan kepada kegiatan perdagangan. Titik, lepas titik, penanda wacana cikgu ajak apa? Guna number. Jadi kedua, koma. Kegiatan pertanian merosak kerana bentuk muka bumi bergunung ganang. Lepas kedua, ketiga. Kegiatan perdagangan menggunakan jalan laut dengan negara Mesir dan Syria. Dengan tamadun Mesir dan Syria. Lepas ketiga. Keempat, item menjadi tumpuan pengumpulan barang dagangan daripada mana? Daripada timur. Okey, soalan B. Jelaskan sumbangan tamadun Cina dalam pertanian. Apa kehendak soalan? Sumbangan tamadun Cina dalam pertanian. Ada formula tak sumbangan tamadun Cina dalam pertanian? Ada. Apa formulanya? Terasa air terus mengalir, celah ketiak tenggiling. Okey, untuk menjawab soalan esei seperti biasa, wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sumbangan tamadun Cina dalam pertanian ialah membuat teres di kawasan bukit untuk pertanian. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua, koma, pembinaan sistem pengairan. Lepas kedua, ketiga, pembinaan terusan untuk mengawal banjir. Lepas ketiga, keempat, sistem tanaman bergilir untuk mengekalkan kesuburan tanah. Lepas keempat, kelima, penciptaan cangkul dan sabit. Keenam, penciptaan kereta kuda menarik tenggala kayu. Ketujuh, tenggala digunakan untuk membuat batas. Dan kelapan, hasil pertanian didagangkan melalui jalan sutera darat dan juga jalan laut. Okey, last sekali soalan C ditanya. Berdasarkan kemajuan pertanian tamadun Cina, bagaimanakah anda dapat meningkatkan pencapaian pertanian di negara kita? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah merujuk apa? Cara meningkatkan pencapaian pertanian di negara kita. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Cara saya dapat meningkatkan pencapaian pertanian di negara kita ialah dengan membuat teras di bukit untuk pertanian. Contohnya menanam padi bukit. Huraiannya, hal ini agar dapat menggunakan tanah yang terbiak. Kesannya tanah dapat digunakan sepenuhnya dalam bidang pertanian. Tolong ingat cikgu ajak untuk jawab soalan kebat yang terakhir ni mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh, last sekali ada kesan. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana number. Jadi cara kedua ialah pengairan diwujudkan untuk pertanian. Huraiannya, hal ini agar pertanian dapat hidup subur. Contohnya, dapat meningkatkan banyak hasil. Kesannya, dapat mengurangkan import makanan dari luar. Cara ketiga ialah terusan dibina untuk mengawal banjir. Hal ini agar dapat memastikan tanaman tidak rosak. Contohnya, terusan Wamak Saman di Kedah yang dibina kepada padi sawah. Last sekali kesannya, air dapat dibekalkan dengan mencukupi kepada bidang pertanian. Okey, akhir sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni. Iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks, iaitu tingkatan 4 ada 10 bab dan tingkatan 5 ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 saja. Bagi sesiapa yang nak mendapatkan kedua-dua buku, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5, hanya memerlukan berapa ringgit? RM2 sahaja. Jadi sesiapa yang berminat boleh WhatsApp Syazri di nombor 01137529 209. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.